Tes, tes. Bismillah. Bismillah, bismillah. Tes. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Dan pertama dan selama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini dapat untuk kita bersama-sama dalam siri live pada yang dianjurkan oleh Olive House Selatan. Dan alhamdulillah pada hari ini tajuk kita, topik kita sangat menarik buat sahabat-sahabat buat tuan-tuan dan puan-puan di luar sana berkaitan bagaimana untuk kita memulakan perniagaan. Baik, insya-Allah mudah-mudahan. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah syukur pada hari ini 15 Mei 2020 15 Mei 2020 bersamaan 22 Ramadan 1441 Hijrah pada hari ini. Alhamdulillah pada hari Jumaat yang mulia saya berada di office dan sekarang ni lihat di luar sana gerimis hujan gerimis. Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT memberikan rahmat insya-Allah mudah-mudahan. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang bersama kita pada pagi ini bersama live pada pagi ini, tuan-tuan dan puan boleh letak di ruangan komen tuan-tuan berada di mana tuan-tuan dan puan. Adakah audio saya jelas suara saya jelas? Boleh letak di ruangan komen tuan-tuan dan puan. Okey, yang bersama kita Cik Kamal, okey, Puan Nur Dahlia, Puan Umi Nur Dahlia, okey, keluang jelas, alhamdulillah keluang jelas. Okey, ya seterusnya Abdul Muiz bersama kita pada pagi ini, alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini tuan-tuan dan puan, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan tajuk yang sangat penting, tajuk yang sangat menarik untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan bagaimana untuk memulakan perniagaan, langkah untuk memulakan perniagaan. Banyak yang bertanya saya berkaitan dengan bagaimana cara ataupun langkah untuk memulakan perniagaan, sebab sekarang ini rata-rata di kalangan usahawan ataupun di kalangan anak muda, di kalangan orang kata apa, yang bekerja swasta mahu untuk berubah ataupun untuk menjadi sebagai seorang usahawan. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau untuk menjadi sebagai seorang usahawan, bagaimana untuk menjadikan diri tuan-tuan menjadi sebagai seorang usahawan, pada pagi ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan bagaimana untuk memulakan langkah-langkah untuk menjalankan perniagaan, mudah-mudahan insya-Allah. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan boleh like dan juga share video live pada pagi ini, ya. Dan tuan-tuan boleh komen di ruang komen, adakah suara saya jelas? Okey. Adakah video saya okey? Boleh tuan-tuan komen di ruang komen, insya-Allah mudah-mudahan. Okey, yang bersama kita Walid Ibnu Jafari. Okey, Walid apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey, Puan Siti Ruzaima, alhamdulillah apa khabar Puan Siti? Ustaz Aminuddin Mak Kasim, alhamdulillah. Okey. Alright. Jadi tuan-tuan dan puan, yang mana yang bersama dengan kita pada pagi ini, okey, boleh like, boleh like dan juga boleh untuk share perkongsian ataupun sesi live pada pagi ini, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, topik kita ataupun tajuk untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan, bagaimana memulakan perniagaan. Sebelum tu saya introduce diri saya tuan-tuan dan puan, mungkin ada yang tak kenal, mungkin yang tuan-tuan dan puan yang bukan yang berada dalam tim Olive House mungkin tak kenal. Okey, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Okey, nama Ahmad Muzammil bin Muhammad Hairi, Ahmad Muzammil bin Hairi, sebagai CEO Olive House Selatan tuan-tuan dan puan, ataupun nama company KMJ Global Sdn Bhd. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah syukur kepada Allah SWT, saya bersama dengan tim Olive House, tim Olive House lebih kurang dah masuk 4 tahun alhamdulillah. Berniaga bersama Olive House dah masuk kepada tahun yang keempat tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT, daripada tahun 2016, Ramadan tahun 2016 sehinggalah Ramadan tahun 2020 dah 4 tahun saya bersama dengan keluarga Olive House, sama-sama berniaga dengan Olive House. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, banyak pengalaman, banyak ilmu yang saya dapat, dan pada hari ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan yang mana yang baru nak bermula dengan perniagaan, yang sedang berfikir
untuk menjalankan perniagaan. Hari ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana untuk kita memilih perniagaan, bagaimana untuk kita memulakan perniagaan, apakah step-stepnya. Pada hari ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebelum tu tuan-tuan dan puan boleh like dan share kepada rakan-rakan tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan perkongsian saya pada pagi ini mendapat manfaat, insya-Allah, mudah-mudahan. Boleh? Baik. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, saya bersama dengan Olive House bermula tahun 2016, Ramadan tahun 2016, berjinak-jinak dalam dunia usahawan pada tahun 2016. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 2019 alhamdulillah saya upgrade company menjadi Senam Berhad, tuan-tuan dan puan-puan. Kita bermula dengan apa yang ada sebagai enterprise, dan alhamdulillah pada tahun 2019 kita upgrade bisnes, dan alhamdulillah momentum makin meningkat, jualan makin meningkat, kita upgrade bisnes kita kepada Senam Berhad. Alhamdulillah. Itulah kejayaan demi kejayaan setiap tahun yang saya dan juga tim kecapi. Dan hari ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan bagaimana untuk kita memulakan perniagaan, bagaimana untuk kita konsisten dalam perniagaan. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada tuan-tuan dan juga sidang penonton yang menonton kita pada pagi ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, yang bersama kita pada pagi ini Puan Ros Alik, okey, yang menonton sesi live pada pagi ini. Muhammad Fauzi, Muhammad Fauzi menonton juga, alhamdulillah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, hari ini saya nak kongsikan empat langkah lah untuk memulakan perniagaan. Langkah yang pertama, tuan-tuan dan puan, kita kena ada research. Kena ada R&D tentang diri kita dan juga tentang perniagaan. Boleh? Okey. Topik yang pertama ataupun tajuk yang pertama, langkah perniagaan, tuan-tuan dan puan-puan kena ada membuat sedikit research. Research ada dua. Yang pertama, tuan-tuan dan puan, research berkaitan diri sendiri, tuan-tuan dan puan. Okey. Kena tahu apakah kekuatan dan juga apakah kelemahan tuan-tuan dan puan. Kena listkan apakah kekuatan tuan-tuan dan puan. Sebagai contoh, sebelum saya terjun ke dalam bidang perniagaan ini, saya listkan kekuatan, apa yang saya ada kekuatan dan juga apa kelemahan diri saya. Sebagai contoh, kekuatan untuk bercakap di hadapan, itu kekuatan saya. Kelemahan saya juga adalah saya tidak boleh ataupun kurang untuk membuat kerja-kerja yang melibatkan dokumentasi. Jadi kena ada orang membantu untuk membuat kerja-kerja dokumentasi. Kerja-kerja di ataupun on stage, alhamdulillah bagus. Tapi kalau backstage nak sediakan prop dan sebagainya, itu kena ada tim yang membantu. Itu kelemahan diri saya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan, pada hari ini pun saya live ada tim di backstage, tuan-tuan dan puan. Yang menyediakan live pada pagi ini ada tim yang buat, yang set up, tuan-tuan dan puan. Saya duduk terpacak pada pagi ini berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah kita nak lihat apakah kekuatan dan juga kelemahan diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kekuatan pada diri tuan-tuan dan puan-puan untuk boleh untuk menjalankan perniagaan online sebagai contoh, ataupun suka untuk membeli ataupun menjual secara online, itulah kekuatan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Adakah tuan-tuan mempunyai kekuatan menggunakan media sosial sebagai contoh, mempunyai Facebook personal 5,000 account limit bagi friends dah penuh, dan juga mempunyai account FB page yang mana tuan-tuan dan puan makin meningkat jumlah likersnya. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah kekuatan diri tuan-tuan dan puan. Jadi sebelum kita nak menjalankan perniagaan, kita kena lihat apakah kekuatan diri kita, dan dengan kekuatan diri kita itulah kita dapat menggunakan sepenuhnya untuk kita meneruskan untuk kita menjalankan perniagaan kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Tuan-tuan dan puan, jelas? Alright. Okey, dan juga kalau kelemahan-kelemahan yang tuan-tuan ada, tuan-tuan dan puan, kelemahan tu jangan risau, tuan-tuan dan puan. Jangan fikir, alamak, aku ni tak pandai nak mengurus, aku ni tak pandai nak buat akaun, tuan-tuan dan puan. Benda ni tuan-tuan boleh belajar. Boleh belajar. Sebab apa, tuan-tuan dan puan, dalam perniagaan, tips yang pertama, kuncinya adalah tuan-tuan kena belajar. Kena sentiasa untuk upgrade your knowledge. Upgrade kita punya knowledge kita ni, kena sentiasa upgrade kita punya ilmu kita sesuai dengan kita punya syarikat kita. Contoh, kalau kita bermula perniagaan kita sebagai seorang beginner, kita kena mulalah masuk kelas-kelas berkaitan dengan bagaimana memulakan perniagaan. Contoh macam pagi ini, tuan-tuan dan puan, ini antara seeding ataupun aktiviti bagaimana tuan-tuan nak memulakan perniagaan, dapat info-info tentang perniagaan, dapatkan ilmu, dan insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan gunakan ilmu tersebut untuk menjalankan perniagaan. Boleh? Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, pada tahun 2016, tuan-tuan dan puan,
setiap bulan saya menghadiri pelbagai kelas ataupun pelbagai seminar-seminar yang dianjurkan oleh motivator, oleh sifu-sifu, oleh cikgu-cikgu di luar sana untuk memastikan saya mempunyai ilmu dan boleh menjalankan perniagaan ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan, pertama kena research berkaitan diri kita tuan-tuan dan puan, apakah kekuatan dan juga kelemahan. Ya, kekuatan dan juga kelemahan diri kita. Jadi tuan-tuan boleh listkan, boleh tulis, boleh buat catatan, tuan-tuan boleh lihat apakah kekuatan tuan-tuan dan puan dan juga kelemahan tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang bersama kita pada pagi ini, Ahmad Munawar, alhamdulillah Munawar. Okey, Balkis Razali, alhamdulillah. Umi Hani dari mana Umi Hani? Berada di rumah ke? Pahang jelas ke suara saya? Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk kita memulakan perniagaan, step yang pertama kita kena research terlebih dahulu. Research. Nak research apa? Research tentang diri kita sendiri. Kalau kita belajar bab management, kita buat analisis SWOT. Kita buat analisis SWOT tuan-tuan dan puan. Okey. Dalam analisis SWOT tersebut tuan-tuan dan puan, ada strength, ada weaknesses, ada opportunity dan juga ada threat. Okey. Jadi di situ kita fokus kepada strength dan juga weaknesses. Okey, kekuatan kita dan juga kelemahan kita. Kekuatan kita gunakan sepenuhnya dan kelemahan kita tuan-tuan dan puan-puan kita cuba perbaiki. Kita cuba perbaiki dan kita akan top up dengan tim yang kita akan masukkan dalam pasukan kita. Boleh? Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, dalam perniagaan kita tak boleh one man show tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh selama-lamanya kita seorang yang menguruskan perniagaan. Kita kena ada tim yang bersama kita yang akan membantu akan top up kelemahan-kelemahan yang kita tak ada tuan-tuan dan puan. Yang kita ada lah. Dia akan top up kelemahan kita dan insya-Allah perniagaan kita akan makin lama makin berkembang, makin lama makin hebat insya-Allah mudah-mudahan. Makin berkembang setiap tahun. Alhamdulillah Umi Hani, Kuantan jelas. Apa khabar Umi Hani? Ya. Daripada Kuantan. Alhamdulillah. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, yang bersama kita Aisyah Ibrahim, Puan Aisyah Ibrahim bersama kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Puan Aisyah dari mana Puan Aisyah? Okey, sihat kan? Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, pada hari ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang melihat FB Live pada pagi ini berkaitan dengan langkah memulakan perniagaan. Insya-Allah, alhamdulillah. Okey, sebagai contoh tuan-tuan dan puan, saya memulakan perniagaan pada tahun 2016 tuan-tuan dan puan. Bermulanya bersama dengan tim Olive House. Saya menguruskan untuk kawasan ataupun negeri Melaka ketika itu dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan, step yang pertama saya lihat apakah kekuatan diri saya tuan-tuan dan puan. Okey, saya lihat kekuatan diri saya bagaimana dan boleh saya gunakan semaksimum mungkin kekuatan diri saya yang saya ada dan saya top up apakah kelemahan-kelemahan yang saya ada. Saya terpaksa untuk bawa masuk sekali isteri saya tuan-tuan dan puan ketika itu. Ketika itu alhamdulillah berjaya memujuk isteri untuk bersama-sama menjalankan perniagaan tuan-tuan dan puan. Selepas 3 bulan memujuk, alhamdulillah bulan yang ketiga tu isteri resign daripada kerjanya dan bersama saya untuk menjalankan perniagaan dan top up apa yang saya kurang tuan-tuan ketika itu. Alhamdulillah. Di situlah tuan-tuan dan puan kita akan lihat momentum perniagaan kita, momentum kita punya bisnes makin lama makin berkembang sebab kita punya kekuatan makin lama makin kuat tuan-tuan dan puan dan kita dapat atasi kelemahan-kelemahan yang kita ada. Okey, tu yang pertama kita kena sebelum nak memulakan perniagaan, tuan-tuan yang nak memulakan perniagaan yang di luar sana, kita kena research terlebih dahulu. Okey, kena research berkaitan diri kita dan yang kedua tuan-tuan dan puan, kita dah research tentang diri kita. Untuk kita memulakan perniagaan tuan-tuan dan puan, tuan-tuan boleh step untuk memulakan perniagaan boleh untuk membuat produk sendiri tuan-tuan dan puan. Tetapi tuan-tuan dan puan untuk membuat produk sendiri tuan-tuan memerlukan kos yang sangat tinggi tuan-tuan dan puan. Okey. Saya syorkan kepada tuan-tuan dan puan yang nak berjinak-jinak dalam perniagaan, okey, tuan-tuan mula bertatih, mula untuk belajar berniaga dengan tuan-tuan menjadi ejen bagi mana-mana syarikat. Ya. Tuan-tuan jadi ejen bagi mana-mana syarikat kan? Sebagai contoh, tuan-tuan menjadi ejen di dalam keluarga ataupun syarikat Olive House sebagai contoh. Dengan tuan-tuan menjadi ejen di dalam keluarga Olive House, di dalam syarikat Olive House, tuan-tuan akan dapat ilmu perniagaan di situ. Ya. Dan sedikit demi sedikit dengan ilmu yang kita ada, kita dapat kembangkan bisnes kita. Okey? Maksudnya tuan-tuan dan puan, kita mulakan dengan apa yang ada. Kalau kita nak sebagai contoh, kalau tuan-tuan ada modal yang besar, alhamdulillah boleh proceed untuk
menjalankan perniagaan ataupun memulakan perniagaan dengan menggunakan modal yang besar tersebut. Boleh untuk set up kilang ataupun dan sebagainya. Tetapi bagi usahawan-usahawan yang bermodal kecil, yang mana mempunyai masalah modal, kita boleh memulakan perniagaan kita dengan kita menjadi sebagai seorang ejen bagi mana-mana company tuan-tuan dan puan, Olive House ke, mana-mana company yang tuan-tuan rasa seiring dengan matlamat tuan-tuan dan puan, seiring dengan minat tuan-tuan dan puan dan juga perjuangan tuan-tuan dan puan, tuan-tuan boleh pilih syarikat tersebut. Dan yang paling penting apa tuan-tuan dan puan, apabila kita dah memilih syarikat tersebut, kita kena ambil ilmu perniagaan daripada syarikat tersebut. Maksudnya tuan-tuan dan puan, daripada syarikat tersebutlah sebagai contoh, tuan-tuan dan puan menjadi ejen dalam Olive House. Tuan-tuan akan belajar berkaitan bagaimana untuk membuat targeting, membuat target jualan tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana untuk tuan-tuan belajar berkaitan dengan produk knowledge, produk-produk yang ada dalam pasaran yang Olive House pasarkan, tuan-tuan akan belajar tentang produk knowledge tuan-tuan dan puan. Di situ tuan-tuan akan tahu bagaimana supply chain, bagaimana pengeluar daripada luar negara sampai ke dalam negara, sampai ke ejen, sampai ke para pengguna. Jadi tuan-tuan dan puan akan nampak ekosistem tersebut. Di situlah tuan-tuan akan belajar bagaimana proses supply chain daripada pengeluar sampai ke pengguna dapat kita belajar tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, step yang mudah untuk kita memulakan perniagaan adalah kita bermula dengan sebagai seorang ejen. Alhamdulillah, dan sedikit demi sedikit tuan-tuan dan puan, tuan-tuan akan nampak bagaimana untuk memulakan perniagaan. Boleh? InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan, apabila kita nak memilih syarikat untuk kita menjadi ejen sebagai tuan-tuan dan puan, kita kena lihat apakah visi dan juga misi syarikat tersebut tuan-tuan dan puan. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan, sebelum saya join Olive House tuan-tuan dan puan, saya melihat apakah structure ataupun vision syarikat tersebut tuan-tuan dan puan. Saya lihat apakah visi Olive House dan apakah misi Olive House tuan-tuan dan puan ketika itu tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, saya lihat visinya jelas, sangat jelas, dan juga misinya sangat dapat membantu sebagai seorang usahawan untuk terus berkembang syarikat tersebut dan dapat meningkatkan dari sudut ilmunya, dapat meningkatkan dari sudut pengetahuannya, dan paling penting tuan-tuan dan puan-puan, di situlah kita akan merancang strategi tuan-tuan dan puan untuk menjayakan bisnes kita. Jadi untuk kita memilih untuk menjadi mana-mana ejen, mana-mana dropship sebagai contoh, kalau ada sistem dropship tuan-tuan dan puan, tuan-tuan kena lihat syarikat tersebut. Kena research syarikat tersebut dah berapa lama berada di pasaran, bagaimana aktiviti marketing yang syarikat tersebut lakukan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 2016 tuan-tuan dan puan, Olive House bermula untuk marketing above the line tuan-tuan dan puan. Bermulanya siri Afiat Lifestyle di TV Al-Hijrah ketika itu tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Maksudnya tuan-tuan dan puan, pada ketika itu, ketika saya buat research, saya melihat Olive House berada, dia punya marketing alhamdulillah makin meningkat tuan-tuan dan puan. Dia punya budget marketing makin meningkat, aktiviti marketing ATL, above the line, below the line, through the line, semuanya ada tuan-tuan dan puan. Jadi apa yang kita sebagai seorang ejen pada ketika itu, kita manfaatkan aktiviti marketing yang telah dilakukan oleh HQ ataupun Olive House ketika itu tuan-tuan dan puan. Kita mulalah sebagai seorang ejen, tuan-tuan dan puan, sebagai seorang ejen, kita kena membuat aktiviti pemasaran setempat terlebih dahulu. Tak apa, nanti untuk tajuk pemasaran nanti saya akan kongsikan. Tapi paling penting tuan-tuan dan puan, dalam tajuk research tadi, untuk kita memulakan perniagaan, kita kena mula dengan research. Research tentang diri kita. Kita tengok diri kita, buat R&D tentang diri kita, kekuatan kita, dan kita lihat kepada contoh, kalau kita nak belajar berniaga, kita menjadi ejen dalam mana-mana syarikat. Sebagai contoh, kita lihat syarikat Olive House, kita lihat apakah visinya, apakah misinya, apakah aktiviti marketing yang dilakukan oleh syarikat tersebut. Supaya apa tuan-tuan dan puan, kita lihat kita boleh menggunakan kekuatan syarikat tersebut untuk kita menjual ataupun memasarkan produk-produk kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey. Jadi alhamdulillah, untuk makluman tuan-tuan dan puan, di dalam keluarga besar Olive House, kita mempunyai lebih kurang 1,000 orang ejen tuan-tuan dan puan, 1,000 orang ejen dari seluruh pelosok negeri tuan-tuan dan puan, daripada utara sampailah ke selatan, sampailah ke pantai timur. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan, untuk ejen Olive House, kita berada di Brunei, kita berada di Singapura, dan juga berada di Indonesia tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan, pertama kena buat research untuk memulakan perniagaan. Baik. Step yang kedua, alhamdulillah, yang bersama kita
Hanif Halim, Alhamdulillah Hanif Halim bersama kita pada pagi ini. Okey, Tuan Hafiz Muridan bersama kita pada pagi ini. Alhamdulillah bersama kita. Alhamdulillah pada hari ini saya kongsikan bagaimana untuk memulakan perniagaan, langkah-langkah untuk memulakan perniagaan. Langkah yang pertama yang saya sebutkan tadi adalah pertama tuan-tuan dan puan-puan kena ada membuat sedikit research. Pertama, research tentang apa tuan-tuan dan puan-puan? Tentang diri kita tuan-tuan dan puan. Tentang diri kita, kekuatan kita, kelemahan kita. Dan yang keduanya tuan-tuan dan puan kena membuat research tentang apakah perniagaan yang kita nak lakukan. Sebagai contoh, kita nak menjadi seorang ejen mana-mana syarikat. Sebagai contoh, kita tertarik dengan Olive House sebagai contoh. Kita research dengan syarikat Olive House ni. Kita lihat, pertama lihat dia punya vision syarikat tersebut, visi misi. Kita lihat dia punya aktiviti marketing yang dilakukan oleh syarikat tersebut. Dan di situlah kita nampak kekuatan syarikat tersebut dan di situlah kita boleh menjalankan perniagaan kita. Kita nampak ada peluang yang boleh kita ambil daripada marketing yang dilakukan oleh syarikat tersebut dan produk-produk yang ada ada demand tuan-tuan dan puan, ada permintaan daripada masyarakat, ada permintaan daripada kita punya jiran-jiran. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan boleh melakukan research tersebut. Kalau nak lebih detail tuan-tuan dan puan, tuan-tuan boleh membuat market survey tuan-tuan dan puan. Sebagai contoh, tuan-tuan berada di taman tersebut, tuan-tuan boleh survey-survey, bertanya dengan sahabat-sahabat, bertanya dengan jiran-jiran kalau ada masalah-masalah kesihatan. Jadi apakah solusi-solusi untuk membantu masalah kesihatan tersebut adalah dengan menggunakan produk-produk Olive House yang berkualiti tinggi dan juga penuh dengan nutrisi tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, step yang pertama kita kena survey dulu. Survey apa? Pertama, survey tentang diri kita, kekuatan juga kelemahan. Yang kedua, kena survey syarikat yang kita nak join sebagai ejen ke, sebagai dropship ke, sebagai affiliate ke tuan-tuan dan puan. Okay, jadi kita kena lihat apakah strategi syarikat tersebut, apakah kekuatan syarikat tersebut untuk kita gunakan, untuk kita belajar. Sebab kita baru memula tuan-tuan dan puan. Sebab kalau kita nak mulakan perniagaan kita daripada zero tuan-tuan dan puan, maksudnya kita nak set up brand kita sendiri, kita nak set up kita punya jenama kita sendiri, dia mempunyai pertama kos yang tinggi tuan-tuan dan puan. Yang kedua tuan-tuan dan puan, dia akan mengambil masa yang lama untuk kita nak spark kita punya jualan tuan-tuan dan puan. Kalau kita menjadi sebagai seorang dropship, sebagai seorang jualan, kita menggunakan peluang ataupun kita menggunakan segala kelebihan-kelebihan yang telah dilakukan oleh HQ. Contoh, sebagai contoh Olive House dah melaksanakan aktiviti marketing above the line, masuk TV, masuk radio, buat billboard, masuk dalam majalah, masuk dalam surat khabar. Semua aktiviti-aktiviti tersebut dah dilakukan. Jadi tugas kita mudah tuan-tuan dan puan. Tugas kita adalah kita melaksanakan aktiviti marketing setempat. Setempat maksudnya kita sebagai contoh kalau kita ada kedai, kita ambillah 10 radius dalam lingkungan kedai kita. Ataupun kalau kita membuat di rumah, kita membuat kecil-kecilan sebagai seorang ejen yang baru, kita membuat aktiviti marketing setempat di rumah. Sebagai contoh, kita letaklah banting di rumah kita, kita letaklah dalam berapa kilometer daripada rumah kita, letaklah banting-banting supaya orang tahu tuan-tuan menjalankan perniagaan di situ, tahu sebagai tuan-tuan menjadi sebagai seorang ejen Olive House di kawasan tersebut. Sebab HQ dah buat dia punya tugasnya untuk memarketkan produk tersebut, marketkan brand tersebut dan tuan-tuan marketkan untuk pasaran setempat, pasaran yang lebih kecil di tempat tuan-tuan dan puan-puan. Boleh insya-Allah. Okey. Topik yang kita yang saya kongsikan dengan tuan-tuan pada hari ini adalah berkaitan dengan bagaimana tuan-tuan nak memulakan perniagaan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah mudah-mudahan. Okey. Yang bersama kita alhamdulillah Walid kata jelas, alhamdulillah. Okey, daripada Keluang Walid daripada Keluang jelas. Step yang pertama untuk memulakan perniagaan, kita kena research terlebih dahulu. Okey, step yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita menjalankan ataupun nak menjalankan sesuatu perniagaan, nak memulakan perniagaan, kita dah tahu kekuatan diri kita dah tahu kelemahan diri kita dah buat R&D tadi, dan yang kedua kita kena letakkan vision, letakkan matlamat. Kita nak jalankan perniagaan tersebut, kita kena ada matlamat tuan-tuan dan puan, kita kena ada vision. Okey, vision ni ada dua tuan-tuan dan puan. Pertama, vision diri kita sendiri, matlamat diri kita. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan-puan menjalankan perniagaan, menjadi ejen Olive House sebagai contoh, ya. Ketika itu tuan-tuan dan puan kena lihat apakah tuan-tuan punya matlamat dalam perniagaan tersebut.
target yang tuan-tuan nak letakkan. Sebagai contoh, dalam masa 3 tahun, tuan-tuan letak saya nak capai 1 juta jualan dalam masa 3 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Itu adalah matlamat tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa tuan-tuan dan puan, kita sebagai seorang usahawan, sebagai seorang yang berniaga, kita kena ada perancangan. Ya, kena ada perancangan. Ada perancangan strategik, ada perancangan yang orang kata apa, bulanan, ada perancangan tahunan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kena ada perancangan, kena ada plan tersebut. Kalau tuan-tuan ada belajar tentang bagaimana nak memulakan perniagaan dan boleh menggunakan business plan, alhamdulillah, boleh menggunakan business plan, boleh buat business plan. Tapi tuan-tuan dan puan, kalau tak tahu nak membuat business plan, tuan-tuan letak target terlebih dahulu. Tak target. Apakah target tuan-tuan dan puan dalam masa 3 tahun bersama Olive House sebagai contoh? Bagi ejen, 3 tahun dalam Olive House kita nak capai apa? Sebagai contoh, nak capai pertama jualan 1 juta sebagai contoh. Okey. Dan yang kedua, kita nak pergi melancong pelbagai destinasi. Ya, kalau ada mendapat orang kata apa? Mendapat pelancongan lah. Okey. Dan kita nak mendapat manfaat sekian. Kita kena letakkan apakah matlamat besar kita dalam masa 3 tahun. Okey. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita kena letak juga vision kita. Sebab apa kita kena capai matlamat tersebut. Yang kedua adalah sebab apa kita kena capai matlamat tersebut. Okey. Sebab tuan-tuan dan puan, pertama kita kena nak capai matlamat kita sebab kita nak grow tuan-tuan dan puan. Kita nak bertambah bertambah baik dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, tahun yang pertama kita dapat capai lebih kurang 300,000 jualan. Tahun yang kedua kita dapat capai lebih kurang dalam 600 atau 700 jualan. Dan tahun ketiga kita dapat capai 1 juta jualan tuan-tuan. Alhamdulillah. Okey, yang bersama kita Puan Sabariah, alhamdulillah. Okey, Puan Sabariah, kita bersama dalam sesi live pada pagi ini berkaitan tajuk untuk bagaimana untuk memulakan perniagaan. Okey. Baik. Orang kata apa? Orang kata apa? Step yang kedua yang saya kongsikan adalah untuk kita menetapkan vision ataupun matlamat kita punya perniagaan, perniagaan kita. Kena letakkan apakah target yang kita nak capai dan kenapa kita nak capai target tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita menjalankan perniagaan, kita kena tahu sebab apa kita menjalankan perniagaan. Ya. Sebab apa tuan-tuan menjalankan perniagaan? Yes, of course. Salah satu sebab kita menjalankan perniagaan adalah untuk pendapatan diri kita, untuk menambah pendapatan diri kita. Ada yang nak mendapat financial freedom sebagai seorang usahawan, sebagai seorang yang mengidamkan financial freedom sebagai contoh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali apakah kita punya why untuk menjalankan perniagaan? Yang pertamanya tuan-tuan dan puan, kita kena letakkan semua aktiviti perniagaan yang kita nak lakukan, kita niatkan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala perniagaan yang kita nak jalankan. Untuk apa tuan-tuan dan puan? Kita niatkan supaya segala aktiviti perniagaan kita itu menjadi ibadah, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan, why? Sebab untuk tuan-tuan menjadi sebagai seorang yang nak memulakan perniagaan, maybe ada yang nak tambah pendapatan, maybe ada yang nak tambah simpanan, nak buat simpanan di hari tua, maybe ada yang menjalankan perniagaan, memulakan perniagaan ataupun nak membuat mencari pendapatan sampingan. Okey, ada juga yang nak kata apa? Nak membayar hutang, ada juga di kalangan ejen-ejen yang berdaftar ada kata nak membayar hutang tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, kita kena letak visi kita, kenapa kita nak target sebagai contoh dalam masa 3 tahun 1 juta dan sebab apa kita kena capai 1 juta tersebut. Okey. Ada yang kata tuan-tuan dan puan, banyak sangatlah target tu 3 juta banyak sangatlah nak letak 300,000 setahun tu kita nak capai. Tuan-tuan dan puan-puan, caranya mudah saja, kita kasketkan, kita perkecilkan target tersebut. Okey. Saya belajar dengan orang kata apa, saya baca buku Brian Tracy tuan-tuan dan puan, dia ada buat satu buku, nama tajuk buku tu Eat the Frog tuan-tuan dan puan, makan katak itu tuan-tuan dan puan. Sebab saya tertarik dengan tajuk buku tersebut, saya baca meneliti. Rupanya tuan-tuan dan puan, dalam orang kata apa, dalam buku tersebut dia nak mengajar kita, nak bantu kita bagaimana kalau kita mempunyai satu tugasan yang besar, kita kasketkan tugasan tersebut menjadi kecil-kecil. Salah satu step eat the frog tersebut adalah kita makan katak yang paling hodoh terlebih dahulu. Sebagai contoh, ada banyak katak tuan-tuan dan puan, makan katak yang paling hodoh. Itu analoginya tuan-tuan dan puan. Bukan nak suruh tuan-tuan makan katak tuan-tuan dan puan. Okay, itu analogi yang dibuat dalam buku tersebut. Jadi kita ambil
pengajaran, kan? Maksudnya kalau kita ada target ataupun visi yang besar ataupun target yang besar, kita kecilkan. Contoh target kita 300,000 setahun, kita kecilkan setiap bulan kita kena capai berapa ribu untuk kita capai 300,000 dalam masa 1 tahun. Okay? Kita dah pecahkan setiap bulan, kita pecahkan pula by minggu. Berapa dalam 1 minggu kita kena capai jualan berapa banyak, dan kita pecahkan juga okay, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Okay. Adakah masih bersama saya pada pagi ini tuan-tuan dan puan? Okay, yang masih bersama saya tulis, boleh komen masih bersama saya pada pagi ini. Kan? Masalah teknikal sikit tuan-tuan dan puan. Maklumlah, kan kita menggunakan media online tuan-tuan dan puan. Jadi ada masalah-masalah teknikal berkaitan internet, ya, berkaitan dengan kita punya modem dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, masih lagi bersama saya pada pagi ini. Kalau yang masih lagi bersama saya boleh komen, kan? Boleh komen masih bersama, kan? Okay, di ruangan komen insya-Allah, mudah-mudahan. Alright. Okay. Pada pagi ini tuan-tuan dan puan, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan berkaitan dengan bagaimana memulakan perniagaan. Step yang pertama saya dah kongsikan. Saya dah kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah dengan kita menjalankan ataupun membuat research terhadap diri kita dan juga perniagaan yang kita nak jalankan. Sebagai contoh, kalau kita nak menjadi sebagai seorang ejen mana-mana perniagaan, kita boleh menjalankan research terhadap perniagaan tersebut. Okay? Yang kedua tuan-tuan dan puan adalah kita kena meletakkan vision, meletakkan matlamat, apa yang kita nak capai dalam masalah dalam target tersebut. Dalam 3 tahun kita nak capai, sebagai contoh 3 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang bersama kita Ikhlas, okey, Rohaya Latif yang masih lagi bersama kita. Okey, alhamdulillah. Okey, mohon maaf kerana ada sedikit masalah teknikal sebentar tadi, ada masalah internet. Okey, kita teruskan untuk sesi live pada pagi ini insya-Allah. Lebih kurang dalam 10 minit saja lagi yang saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Okey, baik. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, untuk yang pertama tadi kita kena ada research, yang kedua kita kena ada vision. Okey, yang ketiga tuan-tuan kena ada action. Kena ada action, kena lakukan. Jangan tuan-tuan dan puan-puan kita dah buat research, kita dah buat planning tapi kita tak buat apa-apa. Kita biar je lah. Maksudnya kita tak ada usaha untuk menjalankan perniagaan tersebut. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan dah buat research tentang diri tuan-tuan dan puan. Dah buat research tentang, sebagai contoh, tentang Olive House. Dan tuan-tuan dah letakkan target. Target tuan-tuan dan puan-puan sebagai contoh dalam masa 1 tahun nak capai berapa ribu jualan sebagai contoh. Ataupun dalam masa 2 tahun akan datang saya akan menjalankan perniagaan secara secara full time sebagai contoh. Okey, itulah planning yang tuan-tuan dan dah buat.
Jadi tuan-tuan dan puan, step yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan yang berada bersama kita sesi live pada pagi ini, tuan-tuan kena ada action, kena lakukan tindakan untuk mencapai matlamat tersebut. Ya, kita dah letakkan matlamat, kita kena ada action tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita melakukan action, untuk kita melakukan tindakan, tuan-tuan dan puan-puan boleh melakukan dengan momentum yang sedikit dahulu tuan-tuan dan puan. Sebagai contoh, kita nak menjalankan perniagaan, nak menjadi ejen mana-mana produk, okey, sebagai contoh produk Olive House, kita mulakan dengan momentum yang kecil. Kita mulakan dengan lebih contoh, tuan-tuan mulakan dengan modal sebagai contoh 1,000 atau 2,000. Okey, kita test market terlebih dahulu. Dan di masa yang sama kita buat marketing di tempat tersebut. Dan kita bina momentum kita. Maksudnya kita ikut plan yang telah kita lakukan. Okey? Dan di masa yang sama juga tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan kena membuat monitoring ataupun kita lihat balik adakah kita kata apa target yang telah kita buat adakah seiring dengan tindakan yang kita laksanakan. Kalau target kita dah buat, tindakan kita dah buat tapi tak capai target yang telah kita tetapkan, tuan-tuan kena adjust strategi tuan-tuan dan puan. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan, sebagai seorang ejen Olive House sebagai contoh, nak capai RM 10,000 jualan sebagai contoh, nak buat 10,000 jualan. Tuan-tuan dah letak dah marketing strategi tuan-tuan dan puan. Okey. Marketing strategi tuan-tuan dan puan kena mempunyai pelanggan, pelanggan tetap sebagai contoh 200 orang. 200 orang kena mempunyai pelanggan tetap. Kena setiap bulan mempunyai pelanggan baru sebanyak 100 orang. Okey, dan aktiviti marketing yang tuan-tuan kena buat, pertama kena ada letak banting, kena letak banner di sekitar kawasan tuan-tuan dan puan. Itu offline tuan-tuan dan puan. Bagi online pula, tuan-tuan kena buat Facebook page bagi kawasan tuan-tuan dan puan-puan, kena membuat YouTube aktiviti. YouTube aktiviti maksudnya tuan-tuan memperkenalkan produk-produk di YouTube tuan-tuan dan puan-puan, memperkenalkan produk-produk di Facebook tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan membuat aktiviti-aktiviti marketing di online tuan-tuan dan puan-puan. Dan juga tuan-tuan dan puan kalau yang mempunyai skill ataupun pengetahuan berkaitan dengan marketplace, tuan-tuan boleh menggunakan Shopee ataupun Lazada, berdaftar dengan kelas dengan kedai online tersebut tuan-tuan dan puan. Boleh? Jadi tuan-tuan dan puan, dengan kita melaksanakan aktiviti tersebut, kita akan dapat melihat kita punya perjalanan momentum syarikat seiring dengan target yang kita telah lakukan tuan-tuan dan puan. Okey? Jadi kalau ada masalah target tak capai, kalau kita stuck ketika kita menjalankan perniagaan, kita stuck, tak dapat nak capai, kita apa kena buat tuan-tuan dan puan? Adakah kita berserah je tuan-tuan dan puan? Tak dapat capai target, berserah je lah. Tak ada tuan-tuan dan puan. Kita kena tambah ilmu tuan-tuan dan puan. Kenapa tuan-tuan dan puan? Tambah ilmu. Kita tambah ilmu sebab apa yang kita dapat tuan-tuan dan puan mengikut kita punya tahap tuan-tuan dan puan. Okey? Allah memberikan sesuatu kepada hamba-Nya adalah mengikut tahap hamba-hamba-Nya tuan-tuan dan puan. Okey? Jadi kita kena upgrade kita punya knowledge dan juga kita kena bertemu dengan mentor-mentor kita. Kita kena bertemu dengan kita punya kata kalau kita sebagai ejen, kita ada ketua tuan-tuan dan puan. Kita berbincang dengan ketua kita. Kita ada branch manager yang menguruskan kita. Jadi kita bertemu dengan branch manager kita, kita bincang balik. Kita realign balik strategi-strategi yang kita nak capai tuan-tuan dan puan. Okey, jangan kita berdiam sahaja. Kita melihat kita punya jualan makin lama makin menurun sebagai contoh, kita diam saja. Tak boleh duduk diam tuan-tuan dan puan. Kita kena jumpa dengan sahabat-sahabat bisnes kita kena jumpa kita punya mentor, bercerita, minta pandangan dan minta bagaimana strategi yang seterusnya untuk kita pastikan kita punya perjalanan jualan kita makin meningkat insya-Allah, mudah-mudahan. Boleh? Okey, step yang ketiga tuan-tuan dan puan, kena lakukan action now. Kena lakukan, bertindak sekarang. Okey, untuk menjalankan perniagaan, tuan-tuan dan puan kena lakukan sekarang. Kalau dah buat perancangan, kenalah buat action, kena bertindak. Bertindak macam mana tuan-tuan dan puan? Kena bertindak mengikut perancangan yang telah ditetapkan sebagai contoh. Okey? Dan di situ tuan-tuan dan puan, selepas 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan selepas tuan-tuan membuat perjalanan bisnes, tuan-tuan kena lihat balik. Tuan-tuan punya kata apa yang tuan-tuan dah capai dengan planning yang tuan-tuan dah buat. Adakah mencapai target ataupun tidak mencapai target? Jika tidak mencapai target tuan-tuan dan puan, kita kena lihat mengapa tak mencapai target. Kita kena, contoh kalau tak capai target, isunya adalah isu kita tidak ada kompetensi
maksudnya kita tak cukup knowledge tentang marketing untuk kita buat. Jadi kita masuk kelas tuan-tuan dan puan. Kita masuk kelas, cari kelas-kelas, dan juga tuan-tuan dan puan boleh mencari mentor-mentor untuk membantu perniagaan kita makin lama makin berkembang baik, insya-Allah, mudah-mudahan. Tajuknya action, kena lakukan, kena buat. Sebagai seorang usahawan, itulah dia punya, orang kata apa, kehebatan sebagai seorang usahawan, mereka melakukan tindakan yang pantas untuk menjalankan perniagaan, dan apabila dia mempunyai satu masalah, dia membuat keputusan dengan pantas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang akhir sekali tuan-tuan dan puan, yang hari ini saya nak kongsikan bagaimana memulakan perniagaan adalah kita kena apa tuan-tuan dan puan? Kena konsisten menjalankan perniagaan tersebut. Kita dah letakkan target 3 tahun, dan bagaimana kita nak konsisten 3 tahun, dan seterusnya kita konsisten 5 tahun, kita nak konsisten 10 tahun, dan perniagaan tersebut dapat kita legasikan kepada kita punya tim, kepada kita punya, contoh kita ada anak-anak untuk kita naikkan sebagai legasi yang akan datang, insya-Allah mudah-mudahan akan dapat kita jayakan. Konsisten ini sangat penting tuan-tuan dan puan. Konsisten pertama adalah konsisten dengan menuntut ilmu tuan-tuan dan puan. Memang kita nak konsisten perniagaan kita, tapi sebagai seorang business owner, sebagai seorang ejen yang tadi berada dalam orang kata apa, sistem ejen, kita kena sentiasa upgrade ilmu tentang perniagaan, ilmu tentang kewangan, ilmu tentang bagaimana menguruskan perniagaan, ilmu bagaimana kita nak menguruskan percukaian tuan-tuan dan puan. Jadi inilah ilmu-ilmu yang kita tambah baik dari tahun ke tahun, dan seiring dengan kita punya jualan kita, mudah-mudahan, insya-Allah. Dan yang keduanya tuan-tuan dan puan, kita kena konsisten untuk grow tuan-tuan dan puan. Konsisten untuk grow kita punya perniagaan. Konsisten kita punya untuk grow perniagaan kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, dengan 4 step yang saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, saya pada tahun 2016 saya dah letakkan target dalam masa 3 tahun saya kena capai RM 1 juta jualan tuan-tuan dan puan. Saya kena capai RM 1 juta jualan. Alhamdulillah pada tahun 2018, 2016, 17, 18, 2018 saya dah mencapai RM 1 juta jualan tuan-tuan dan puan. Di situ tuan-tuan dan puan, kita letakkan target dan kita letakkan apakah strategi yang kita nak lakukan. Dengan strategi yang kita dah lakukan, kita ukur balik adakah mencapai kriteria. Kalau tak capai kriteria, kita lihat apakah sebabnya, sebab tak capai target tersebut. Kalau tak capai target, kita kena lihat balik apakah strategi yang telah kita lakukan. Adakah kita tak buat langsung strategi, kita menunggu, just tunggu saja peluang-peluang yang ada baru kita nak ambil. Sebagai seorang usahawan, kita kena bergerak pantas, sentiasa fast action tuan-tuan dan puan. Kata mentor saya, fast action, fast result. Kita lakukan dengan cepat, insya-Allah kita akan dapat pulangannya dengan cepat, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, poin yang keempat adalah tuan-tuan kena konsisten. Konsisten yang pertama adalah kena konsisten untuk menuntut ilmu, tambah ilmu tentang perniagaan. Yang kedua, konsisten untuk grow your business. Dan yang ketiga, kena konsisten untuk grow team tuan-tuan dan puan-puan. Bukan ilmu business owner saja, tapi tim yang ada dengan pasukan tuan-tuan dan puan kena juga upgrade tuan-tuan dan puan dia punya ilmunya. InsyaAllah mudah-mudahan kita punya syarikat akan terus berkembang, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan, pada hari ini saya kongsikan bagaimana untuk memulakan perniagaan. Step yang pertama tuan-tuan dan puan-puan adalah dengan kita membuat research tentang diri kita, kekuatan diri kita, dan juga kita membuat research perniagaan yang kita nak jalankan. Sebagai contoh, saya bagi contoh, kita menjalankan perniagaan dengan memulakan perniagaan, kita menjadi ejen mana-mana syarikat. Sebagai contoh, kita menjadi ejen Olive House sebagai contoh. Kita menjadi ejen Olive House. Dan dalam semasa kita nak menjadi ejen Olive House, kita kena lihat apakah visi Olive House, apakah misi Olive House, dan juga apakah strategi marketing yang Olive House telah lakukan. Adakah dia punya marketing strategi dah merangkumi, ada yang masuk TV ke, ada yang keluar radio ke, ada yang ada billboard ke, ada yang masuk surat khabar ke tuan-tuan dan puan, ataupun sekarang ni tuan-tuan dan puan, sekarang ni dah semua ke online tuan-tuan dan puan. Kita lihat apakah syarikat yang kita lihat kekuatannya adalah marketing yang telah buat besar-besaran, dan tanggungjawab kita sebagai seorang partner ataupun ejen yang berada dalam syarikat tersebut yang membuat jualan adalah untuk memarketkan di pasaran setempat. Pasaran kita lah. Di contoh kalau kita berada di kawasan, sebagai contoh saya berada di Melaka, kalau kita ni sebagai seorang ejen yang berada di sebagai contoh Jasin sebagai contoh, kita lah market lah di kawasan Jasin tu tuan-tuan dan puan. Kita kuasai pasaran tersebut. Kita bagi tahu orang yang
di kawasan Jasin tersebut, saya adalah ejen yang mendaftar dengan Olive House untuk menjual produk-produk Olive House di kawasan tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita setiap saban tahun kita belajar tentang ilmu perniagaan, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan ke depan nanti insyaAllah mungkin maybe tuan-tuan dan puan dah ada modal, dah ada kekuatan untuk menjalankan perniagaan sendiri, brand sendiri, itu terpulang pada tuan-tuan dan puan. Okay, tapi yang paling penting adalah tuan-tuan belajar terlebih dahulu dengan menjual barang orang lain, menjual barang orang lain, dan seterusnya dah ada kekuatan, modal dan sebagainya, kita bolehlah nak cipta ataupun nak buat produk kita sendiri. Boleh-boleh tuan-tuan dan puan? Okey, baik. Itu yang pertama, kita kena ada research. Yang kedua, kita kena ada vision. Vision ni adalah apakah matlamat kita dalam masa 3 tahun kita menjalankan perniagaan. Okey, dan sebab apa kita meletakkan matlamat tersebut. Okey, sebab apa kita menjalankan perniagaan. Ini kerana apa tuan-tuan dan puan? Kalau kita lihat rata-rata jutawan-jutawan yang kita lihat dia bermula daripada bawah tuan-tuan dan puan. Dan dia bermula daripada sangat-sangat kritikal ketika dia memulakan perniagaan. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab kita lihat mereka boleh meningkat dari tahun ke tahun, jualan makin meningkat sebab apa? Mereka mempunyai satu big why yang jelas. Sebab apa dia nak menjalankan perniagaan tersebut. Dan dengan tuan-tuan menjalankan perniagaan, tuan-tuan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat setempat, manfaat kepada kepada ekonomi negara dan manfaat kepada kita punya ummah kita. Alhamdulillah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, dengan menjadi sebagai seorang usahawan, kita memberi banyak manfaat kepada keluarga kita memberi manfaat kepada masyarakat kita memberi manfaat kepada ekonomi kita, insya-Allah mudah-mudahan. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiganya tuan-tuan dan puan, kena ada action, kena bertindak sekarang. Kalau kita dah ada planning nak jadi sebagai seorang ejen, mana-mana produk, kita kena bertindak. Kita bertindak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita lihat adakah kita punya tindakan tersebut capai dengan kita punya target yang telah kita lakukan. Okey? Kalau tak capai, kita kena lihat balik. Kita kena lihat balik strategi kita. Adakah kita tak capai sebab kita tak ada ilmu? Adakah kita tak capai sebab kita mempunyai kelemahan dari sudut untuk memimpin pasukan? Jadi kita perlu untuk tambah baik. Sebab apa kita tak capai kita punya target tuan-tuan dan puan. Okey? Dan yang step yang ketiga untuk mencapai tadi action, dan yang keempat adalah tuan-tuan kena konsisten. Tuan-tuan kena konsisten, teruskan perniagaan tuan-tuan dan puan. Konsisten pertama untuk menambah ilmu tuan-tuan dan puan sebagai business owner, sebagai seorang ejen. Alhamdulillah dalam Olive House kita ada banyak siri kelas pembangunan ejen. Jadi kena sentiasa ikut kelas-kelas tersebut untuk tuan-tuan upgrade your knowledge. Okey? Yang kedua tuan-tuan dan puan, kena grow tuan-tuan punya business tuan-tuan dan puan. Okey? Maksudnya jualan tuan-tuan dan puan bermula daripada 100,000 naik grow kepada 200,000, grow kepada 300,000 tuan-tuan dan puan. Okey? Itu adalah lumrah tuan-tuan dan puan. Setiap orang nakkan setiap tahun lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Jadi kita kena pastikan perniagaan kita makin bertambah baik dari tahun ke tahun, insya-Allah mudah-mudahan. Dan yang ketiganya tuan-tuan kena upgrade tuan-tuan punya consistent upgrade tuan-tuan punya team tuan-tuan dan puan. Okey? Insya-Allah tuan-tuan dan puan, sebab apa? Matlamat kita menjalankan perniagaan bukan kita seorang-seorang yang menjalankan perniagaan. Kita akan datang, kita nak ada team yang menguruskan syarikat. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan dia memberikan manfaat kepada ramai orang di luar sana, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi pada pagi ini tuan-tuan dan puan, saya kongsikan 4 langkah untuk tuan-tuan menjalankan perniagaan. Okey, insya-Allah mudah-mudahan. Dan jika ada yang berminat untuk menjadi salah seorang rakan niaga Olive House Selatan, okey, boleh hubungi di ruangan skrin tersebut 018-2233-534 tuan-tuan dan puan yang berminat menjadi ejen Olive House Selatan ataupun mana-mana ejen di seluruh Malaysia ataupun di Brunei, Indonesia ataupun di Singapura, tuan-tuan dan puan boleh hubungi kami, insya-Allah kita akan uruskan bagaimana tuan-tuan nak memulakan perniagaan dengan Olive House dan bagaimana menetapkan matlamat, apakah strategi-strategi yang tuan-tuan sebagai ejen kena lakukan, dan insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan dapat konsisten bertambah tuan-tuan punya jualan, customer, dan setiap tahun kita dapat mengeluarkan zakat pendapatan kita, insya-Allah mudah-mudahan. Tuan-tuan dan puan, moga memberi manfaat perkongsian saya pada pagi ini. Mohon maaf disebabkan ada masalah teknikal sebentar tadi. Okey, dan insya-Allah kita dapat jumpa lagi dalam siri live yang seterusnya. Insya-Allah esok kita ada siri live. Tajuk kita adalah berkaitan dengan Hari Guru tuan-tuan dan puan. Okey, Hari Guru. Kita ada
orang kata apa, kita ada panggil guru, seorang guru untuk bercerita dengan kita, berkongsi kisah-kisah inspirasi, insyaAllah mudah-mudahan. Jadi boleh stay tune bersama dengan page Olive House Selatan, boleh like dan share video pada pagi ini, dan boleh tonton lagi live kita pada siri yang akan datang insyaAllah. Mudah-mudahan memberi manfaat pada pagi ini. InsyaAllah saya Muzammil Hairi, CEO KMJ Global Sambahat. InsyaAllah mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan juga dapat kita berjumpa lagi di masa dan juga siaran yang akan datang insyaAllah. Itu sahaja. InsyaAllah sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.